سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا عبادك وإماؤك جئنا إلى الدنيا بقدرتك وإرادتك. أنت خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Surah Al-Mumtahinah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawmal qiyamati yafsulu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allahi min shay'. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Tidak akan memberi guna pada kamu oleh rahim kamu. Rahim maknanya keluarga. Keluarga kamu tidak akan memberi manfaat pada kamu. Wala auladukum, dan juga anak pinak kamu. Yaumal qiyamati yafsulu bainakum, di hari akhirat nanti Allah asingkan di antara kamu dan di antara anak kamu dan juga keluarga kamu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah tahu sangat dengan segala kerja yang kamu lakukan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya adalah untukmu, manusia seluruh dunia, menjadi ikutan yang baik pada Ibrahim dan juga orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mana Ibrahim dan penyokong-penyokong Ibrahim berkata kepada kaum bangsa mereka sendiri bahawa kami adalah bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu semua, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga daripada benda yang kamu berabdi selain pada Allah. Kafarna bikum, kami kufur dengan kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan jelaslah
di antara kami, di antara kamu perseteruan dan kemarahan sampai bila pun, hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kamu beriman dengan Allah yang esa. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali perkataan Ibrahim untuk ayahnya, untuk bapaknya, iaitu la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Saya, wahai bapa ataupun hamba, wahai ayah, akan minta istighfar sungguh-sungguh untuk ayah, dan saya sendiri tidak dapat memiliki apapun, tidak mempunyai kuasa apapun dan satu pun daripada Allah. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, ke atas kamu lah kami berserah, wa ilaika anabna, dan kepadamu lah kami kembali, wa ilaikal masir, dan kepada kamu lah tempat kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, wahai Tuhan kami, mintalah jangan kamu jadikan kami ini fitnah, untuk cabaran untuk orang yang kafir. Waghfir lana rabbana, wahai Tuhan tolonglah ampun dosa kami, innaka antal azizul hakim, kerana kamu wahai Allah Tuhan yang maha kuasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Sadaqallahu. Hadirin semua, ayat yang kita baca saat ini ayat yang ketiga daripada surah Al-Mumtahinah, iaitu surah yang ke-60 daripada permulaan surah Baqarah, surah Fatihah. Belum pada kita masuk ayat ini, cuba kita sila tengok ayat lepas tu, ayat 1, ayat 2. Ayat 1, ayat 2 tu Allah Ta'ala terangkan bagaimana cara nak hidup atas muka dunia. Dunia ni tidak kita buat, tidak kerajaan kita buat, tidak mana-mana syarikat buat, dibuat oleh Allah Ta'ala. Kita hanya menopang di atas bumi Allah, tupang duduk atas bumi dia, tupang menyawa dengan udara dia, tupang minum, tupang makan, tupang sendi tulang kita semua hak dia belaka. Maka kita ni disebut hamba Allah Ta'ala. Bukan, kita ni bukan rakyat Allah Ta'ala. Kita dengan Kelantan ni kita panggil rakyat Kelantan, dengan Malaysia kita panggil rakyat Malaysia. Tapi kita dengan Allah, orang tak panggil rakyat Allah Ta'ala, kita panggil hamba Allah Ta'ala. Kalau kita ni rakyat Tuhan, supaya kita rakyat, supaya kita dengan kerajaan, kita boleh bantah kerajaan, kita boleh sokong kerajaan, kita boleh lawan kerajaan. Itu taraf rakyat. Kita dengan Tuhan tak boleh bantah, tak boleh apa, moga dia ni Tuhan, kita ni, sebab itulah kita ni hamba. Dan kaedah hamba kena buat apa saja disuruh, dan kena tinggal apa dia larang. Ini asas pemikiran Islam, bukan asas apa dah. Ini asas pemikiran Islam ialah kita ni hamba. Sama ada kita ni Melayu ke, Cina ke, putih ke, orang Afrika ke, serupa ya. Kebetulan kita ni jadi orang Melayu, orang Cina pun kebetulan jadi orang Cina. Hakikatnya sama-sama hamba Tuhan belaka. Hak dengar kata tu akan dibalas dengan syurga akhirat kelak. Hak tak dengar kata akan dibakar dalam api neraka akhirat kelak. Tak kira Tok Said, kau Teku, kau Raja, kau Datuk Tan, itu semua sekali itu masalah perbuatan kita. Ini asas. Jadi asas dalam surah ini disebut cara hidup dalam dunia, satu daripadanya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Itu ayat pertama. Ini cara manusia nak hidup bersaing atas muka dunia. Dalam banyak-banyak cara ialah tak boleh tidak kena bersaing orang. Baki lagi bukan sebarang orang yang boleh buat saing, bukan orang tertentu. Orang yang tak boleh buat saing ialah aduwi wa aduwakum, musuh aku dan musuhmu. Orang yang jadi musuhmu dan jadi musuh aku, kalau boleh biar serupa. Hak kita balas dengan orang ni, hak Tuhan balas orang tolong. Jangan jadi kita balas dengan orang tapi orang tu Tuhan tak balas dengan dia, tak kena. Orang yang kuat balas, juga kena buat balas. Atau dia la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, jangan ambil musuh aku dengan musuhmu ni awliya. Awliya ni kita panggil penjaga, pengawal. Macam kita panggil wali nikah. Bila kita nak kahwin, tubik perkataan mana wali. Tu imam tanya mana wali. Waliyun orang seorang, awliya orang tu ramai, orang panggil jamak, maka orang panggil awliya. Orang-orang yang menjadi musuh aku sepatutnya juga buat musuh, dan orang ni, orang musuh aku ni jangan buat saing. Bila jangan buat saing, lagu mana nak buat?
ketika tu timbul 3 perkara. Bil hikmah, bil mau'izah, bil mujadalah. Bila tahu dah orang ni Tuhan Allah, maka menjadi kewajipan kita kena pujuk dia supaya dia tidak balas dengan Tuhan. Dengan cara hikmat bijaksana, kita berkecek, kita berkira, biar jadi dia ni sedar bahawa dia ni rupanya termasuk dalam senara musuh Tuhan. Kerana kupung apa Allah kau, kan tak semayang kau, judi kau, berapa itu terpanjang cerita lah. Yang pentingnya orang yang bermusuh dengan Tuhan, kita pun sebagai hamba Tuhan kena bermusuh sama. Dan supaya tidak jadi musuh kita dengan dia ni, 3 perkara tak lah. Kita ajar dengan bil hikmah, ajar dengan nasihat, ajar dengan mujadalah, debat kita panggil dia. So pucanya kenapa? Puca jadi orang ni musuh dengan aku ni, Tuhan kata. Allah Ta'ala sebut apa nama ni, 4-5 perkara ni pucuk. Wa qad kafaru yukhrijuna ar-rasula 2, apa nama ni, yukhrijuna ar-rasula an tu'minu 2, yang ketiganya dalla sawa as-sabil, yang keempatnya apa ni, yakunu lakum a'da'a, yang kelimanya waddu law takfuru, dan yang ketujuhnya ialah tidak uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ni hak kita baca hak lepas dah minggu lepas, apa nama ni, sebab pertama kufur dengan Quran. Ni Tuhan marah benar orang tak peduli pada Quran. Kerana Quran ni surat Tuhan, surat kiriman Tuhan. Kalau kita kita hormat surat kiriman polis, sama ada polis trafik ke polis apa, bila mari rumah kita surat kepincok polis luar tu, kita gegar buka cepat-cepat. Ini kepada Allah Ta'ala, kuasa dia lebih pada kuasa polis, lebih pada kuasa mahkamah lagi. Maka kerana apa? Tolak Quran aku. Jadi satu daripada perkara yang Allah Ta'ala minta pada kita, sama ada kita ni Melayu ke Cina ke, terima Quran. Kerana Quran ni mari pada Allah, dan Allah ada sifat dia Ar-Rahmanir Rahim. Dalam banyak-banyak sifat Allah sebanyak 99 tu, hari disebut Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dia amat murah lagi amat kesian belah. Aku ni jenis orang baik denganmu, jenis kesian belah kepadamu. Yang tak dengar kata aku tu tak kenal mana. Muka aku orang baik, tak jujur. Tu sifat-sifat begitu tu kita ni minta perhati sangat-sangat. Yang keduanya, yukhrijunar rasul wa iyyakum an tu'minu billah. Selain pada mu ni kufur dengan aku, sebab mu balas, aku balas dengan mu. Yang keduanya usaha untuk nak halau keluar rasul dan penyokong-penyokong rasul. Mana kita buat balas dengan orang Islam, kita duk balas dengan pejuang Islam. Orang Islam ni buat balas bukan nak curi harta mu. Yang membalas dengan dia ni kan antu'minu billahi rabbikum, kerana dia ni beriman dengan Allah. Bila dia beriman dengan Allah, apa yang muduk lawan dia? Bukan buat kanak kamu. Bila orang ni beriman dengan Allah, maka sendiri dia comelan. Tak curi, tak berzina, tak rasuah, tak menipu, tak merokok apa semua sekali. Jadi orang lagu ni baik pada dia marah apa ni? Jadi bila marah juga arti ni jenis orang fikir yang tak betul mana. Fikir orang tak betul mana boleh hidup tanpa bumi aku. Aku duk peromu, buat kanak aku. Dia buat kanak pada orang-orang aku. Terus apa pada apa nama ni? Qad lakum, ya kita nak baca begini. Baik. Kita baca lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Tuhan kata waris-warismu, anakmu, kau pak daramu, kau pupumu, kau apa semua sekali tidak akan memberi manfaat pada kamu, dan juga harta benda kamu cari hari akhirat kelak. Biasanya Tuhan sebut lagu ni kerana orang duk balas dengan Nabi ni ke harta dia. Payah nak makan kalau turut Muhammad. Kalau payah nak makan kalau turut agama. Payah nak hidup kalau turut agama. Agama ni hak Nabi Muhammad bawa. Nabi Muhammad pula bukan pandai-pandai dia. Dia ni jom kakak, jom bawa hidangan daripada langit. Allah Ta'ala waktu agama ibarat Tuhan waktu hidangan untuk jamu manusia. Jom kakak, jom bawa kita ialah Nabi. Nabi mati, bahawa panggil pejuang Islam. Pejuang Islam ni kita nak panggil pejuang Islam, kau nak panggil sahabat, kau nak panggil tabi'in, kau nak panggil apa saja pun orang yang bercakap hak agama, semua sekalinya pejuang Islam ganti pada sahabat zaman hari itu, ganti pada Nabi dan ganti pada sahabat. Orang yang cukup baik, cukup berjuru. Orang-orang lagu ni biasanya kena marah kerana orang ni royak judi tak boleh. Gak judi ni semua orang nak belakang.
boleh jadi kita tak biasa berjudi wallah, tapi orang urus meja judi ni kerana tiket 10 sen boleh 20 riyal. Jadi mari fikiran lagu tu siapa kau gadah pakai seluar dalam ke panggil pahala pahala akhir sekalinya kerana duk fikir boleh 20 riyal, tiket 10 sen 20 riyal, nak pula boleh 200 2000, kau bagi banyak kau lagi orang nak berjudi. Sedangkan Nabi Muhammad kata tak boleh. Jadi balas semua kita dengan Nabi kerana Nabi tak lepas tali hidung kita. Tali hidung kita nak curi, nak judi, nak pelawak, nak malah tinggal mayat, malah bayar hutang, malah berapa. Jadi barang lagu ni barang hak Nabi Muhammad larang yang kita nyaduk nak, itulah orang jadi balas. Baik sama ada peringkat individu, peringkat kerajaan, peringkat antarabangsa pun manusia ni nak semua lepas tali hidung. Sepuluh kubah tu lagi tambah lagi kelepah, dia lepas kat naik mana ke atas pewah, orang panggil wah bulan tu kiri kanan bila putus tali barulah nampak galak dia meletam melerak dia tak tahu dia jatuh atas berbulu dia tak tahu. Begitu juga orang ni dia terikat dengan agama, nak gua tu tak boleh, nak gua ni tak boleh, hak boleh belana, hak boleh tu lebih banyak pada hak tak boleh. Tapi perangai manusia ni dia tak sedap duduk kalau selagi dia terikat dengan peraturan usahakan agama, undang-undang kerajaan pada tak. Kalau boleh tak kerajaan tak ada undang-undang apa, dia nak lah ni timbul apa namanya topi keledar tak panggil, mula-mula timbul itu pakat marah berlaku topi keledar. Kalau boleh nak tak motor ging kepala dogo begitu, apabila aksiden pecah kepala bawa kalut. Jadi manusia ni tak boleh duduk dengan terikat dengan agama, lebih lagi terikat dengan undang marah juga. Hakikatnya nak duduk dengan tak terikat lagu mana moga kita ramai. Demo nak bebas cara demo, kawan nak bebas cara kawan, akhir sekali bertembung. Apa itulah ada peraturan ni hak kita panggil agama ni peraturan hidup. Jadi peraturan hidup ni yang menyebabkan masalah manusia marah pada agama dan tak lepas laku. Padahal kalau tak ada agama pun undang-undang ada juga, mana boleh ada hidup manusia tanpa undang-undang. Dia tiga perkara ni. Hak peringkat budaya sekali, peringkat apa kita panggil peringkat hak ulu benarnya ialah adat besar. Orang dalam hutan, sama ada hutan kita, sama ada hutan Amerika Selatan, hidup dia dengan apa ni orang panggil peraturan. Macam orang asli kita hak tidak Islam lagi ni, dia hidup dengan peraturan dia, kahwin cara dia apa. Lepas pada peraturan undang-undang. Hak moden sikit ada undang. Hak moden Melanda adalah agama. Orang agama ni orang yang paling moden kerana dia tunduk pada peraturan Allah, bukan peraturan orang yang bukan peraturan orang yang. Jadi Tuhan kata, yang duk balas dengan aku ni nak ke duit. Halal haram tak peduli. Baik aku nak ayat kamu, duit ni sampai bila boleh tolong mu? Mu kena ingat bumi yang aku buat ni bukan sudah sini, sudah akhirat. Bila sampai ada akhirat kelak, duit tak guna. Anak akhirat kelak ni kerajaan aku megang, tidak kerajaan Kelantan dah, tidak kerajaan Malaysia dah, tidak kerajaan mereka dah, kerajaan aku. Bila kerajaan ni kerajaan aku pegang, segala duitmu, segala peraturanmu, segala apa semua aku tak pakai kerja berlaku. Ketika tu duit hak diguna akhirat kelak ialah pahala. Bukan emas, bukan perak, bukan cek, bukan overdraft. Akhirat kelak gunanya pahala. Jadi bila akhirat kelak orang guna pahala, maka harta mu apa akhirat kelak. Sebab itulah bila mu cari harta atas dunia ni, cari serupa dengan aku nak. Jangan cari ikut pala, ikut mu apa nak. Jangan. Mu cari harta biar banyak, syaratnya dia jadi serupa dengan aku nak. Iaitu kalau kita panggil harta halal. Nego ko, cocok tanah ko, ambil upah ko, ambil sewa ko, berapa. Asalkan benda tu kontrak serupa dengan aku nak, halal berlaku. Kau pitih mu cari benda ni akan bertukar sendiri menjadi pahala akhirat. Kerana biasanya orang bila cari harta halal, maka dia ingat selalu harta tak boleh masuk poket kecuali harta halal. Maka automatik dia akan teringat pula harta banyak zakat kena bayar, hutang banyak kena bayar hutang, pakai miskin kena tolong, hak jahil kena cari buku, kena cari ilmu. Maka automatik sendiri harta ni bertukar jadi pahala. Tak payah pergi ke bank tukar jadi pahala. Malaikat aku ada merata-rata untuk nak tukar jadi pahala. Jadi hak harta lagu ni insya-Allah akan bersama kita jauh dunia, pak dalam kubur, pak akhirat.
Dalam kubur pun kita akan dijamu dengan bermacam-macam makanan, kerana harta yang kita cari ni harta halal. Di pada mahsyar pula insya-Allah kita tidak akan kelaparan, tidak akan haus, kerana Tuhan akan layan kita, malaikat akan layan kita dengan baik, kerana usaha kita atas dunia dulu, harta benda kita cari, pangkat kita cari melalui halal. Jadi oleh yang demikian, bila mu nak cari harta, cari halal. Jangan ikut terlibat harta makan belakang, bola poket belakang, jangan menyusahkan mu dalam kubur. Bila mu sudah kubur, mu nak makan ribuan, moga harta haram belakang, aku stop. Sebab Amerika bila dia balas orang, dia tutup habis segala biar orang. Tuhan pandai juga pakai Amerika pun sikit lagi akan ditutup oleh dalam kubur dia akhirat dia. Itu kena ingat. Sebab itulah kita kena bergantung semua, kena baca semua Quran supaya kita sedar bahawa hidup kita atas dunia ni tertakluk kepada Tuhan punya dunia, itu Allah. Bukan kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Singapura, bukan kerajaan mana dah. Allah Ta'ala menguasai kita. Begitu juga waris. Harta baik, waris baik. Atas dunia ni hidup kita ni bergantung dengan waris. Kita bergantung dengan anak cucu, kita bergantung dengan pak dara, kita bergantung dengan tok tua, bergantung dengan tok besan, bergantung dengan adik-beradik, dan gantung dengan harta benda. Ini cara hidup manusia seluruh dunia. Gilah negeri mana pertama sekalipun, kita bergantung dengan waris dan harta benda. Kedua-dua Tuhan kata yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Aku asingkan di antara kamu dengan harta kamu akhirat dulu. Kita buat kan? Coba raya. Dia memang betul begitu. Kita duduk atas dunia Allah ni pun banyak mana je benda yang kita kuasai. Berkelip. Kita terpaksa berkelip. Coba nak lawan tu, aku nak lawan tu malah kelip sangat. Malah kelip. Coba tak berair mata. Tidur ni barang yang tak boleh manusia tolong. Tidur, jaga, buang air, lapar, dahaga, mentari naik, tari jatuh, pohon kayu buah, pohon kayu luruh. Ni semua ni luar pada kuasa kita. Ratus ribu juta ayat ataupun tanda Tuhan yang berkuasa, kita tidak kita. Sikit je Tuhan beri kuasa pada kita. Hak sikit tu pun kita deraka juga pada Allah. Dapat Tuhan beri kuasa pada kita memilih. Kita panggil ikhtiar. Allah Ta'ala beri pada kita ni kuasa memilih. Pagi tadi kita berhak bangun mai subuh, dan kita berhak tak bangun. Ada hak bangun, kita pilih hak bangun, dan banyak pula hak pilih tak bangun. Orang ban, orang surau, masjid rumah dia, masjid kampung dia, duduk kat rumah dia tak bangun belana. Ban lagi lah ni pula ban mikrofon. Kita jam pula ada loceng jam tek siapa tanya kita kucing dia bunyi tek. Setengah orang bangun, terima kasih. Dia setengah orang itu tak bangun pun. Itu ikhtiar yang ada pada kita sikit ni pun kita tak guna juga. Izinkan pula hak tak ada ikhtiar langsung. Macam kita seperti tadi, lapar, kenyang, tak ada ikhtiar langsung. Siapa tanya enggak lapar, tengah hujan, tengah berapa pun lapar. Nak buat kuasa Tuhan, bukan tidak kuasa kita dah. Jadi dengan sebab tu mu fikir sendirilah. Harta benda anak pinak kamu cari ni biar cekera kau boleh guna atas dunia, guna pula dalam kubur, guna pula pada mahsyar. Kalau tidak gitu juga yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Aku akan asingkan di antara kamu dengan harta kamu anak pinak kamu hari kiamat. Hari kiamat ni bukan keputusan kerajaan, bukan keputusan parti politik, bukan keputusan siapa-siapa, putusan Allah Ta'ala. Dan dia buat putus, tak ada orang boleh sekat. Maknanya kita kena yakin 100% bahawa hidup aku ni di antara perkara lain tunggu kiamat. Bila nak berlaku kiamat ni, berapa hari lagi, berapa tahun lagi, berapa juta tahun lagi, Allah Alam. Tapi hak tentunya kiamat akan berlaku. Dan bahasa kiamat ni aku kutip balas sore-sore. Hak jujur dengan aku atas dunia, aku balas syurga. Hak tak jujur dengan aku, tak kira mu ni toke kau perak, kau raja, kau rakyat, presiden kau, aku lanjut masuk anda aku habis. Ini benar-benar beginilah yang menyebabkan kita tiap-tiap hari sebut Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari balas. Kita orang Melayu Muslim baca Maliki Yaumiddin. Cina Muslim baca Maliki Yaumiddin. Orang putih, orang asli Muslim Maliki Yaumiddin dalam tahun. Supaya tiap-tiap hari kita ingat semua kiamat. Balas. Neraka, syurga, ingat semua. Setengah kata sikit-sikit mentang-mentang kat syurga, mentang neraka, serapa. Tak sah. Tak usah ingat neraka. Lek berapa. Itu dia duduk. Kemudian Wallahu ta'ala basir. Allah memang tahu sangat dengan kerja buat kami. Habis kat tu kemudian sekarang
kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Tadi kita sebut bahawa mula-mula ayat tadi Tuhan beritahu kepada kita cara nak berkawan. Ramai-ramai orang ni, orang hak mana hak kita perlu kawan, dan orang mana yang perlu kita bermusuh. Orang hak bermusuh ialah orang bermusuh dengan Allah. Mana-mana orang bermusuh dengan Allah, tak dengar nasihat Allah, tak dengar hukum Allah, itu musuh Allah. Bila dia menjadi musuh Allah, kita juga kena bermusuh dengan dia. Dan supaya dia tidak bermusuh dengan Allah dengan kita, ialah kita nasihat. Apa nama kita buat 3 perkara tadi, bil hikmah, bil mau'izah, bil mujadalah. Sekarang ni Tuhan tunjuk contoh orang baik. Tadi dia tunjuk contoh orang bodoh, orang baik. Ramai-ramai manusia di muka dunia ni Allah Ta'ala lantik orang-orang tertentu untuk jadi Nabi. Dan orang yang jadi Nabi ni sah, dia orang baik, orang yang kenal apa arti dunia dan ke mana tuju manusia, iaitu apa ni, syurga, itu tuju. Maka orang ni dalam banyak-banyak Nabi ni Allah Ta'ala sebut Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tahun bila dia beranak, tak ada sebuah buku yang boleh sebut secara jelas. Cumanya dengan sebab nama dia ni adalah Quran, maka mau tak mau kita kena terima. So atas dunia ni ada Nabi Ibrahim. Orang putih panggil Abraham. Abraham tu Ibrahim lah. Kita sebab kita panggil Ismail. Orang Kelantan panggil Wing, Ismail Wing. Jadi orang putih Ibrahim dia panggil Abraham. Yusuf tu dia panggil Yusuf. Waktu lah ya. Za'faran dia panggil Safran. Itu pelik masing-masing. Baik. Dalam ramai-ramai manusia atas dunia ni, orang hak Nabi, hak orang panggil Nabi Ibrahim ni, memanglah dia ni uswatun hasanah, menjadi ikutan yang cukup baik. Jadi kalau kita nak cari orang yang berjuruh, dalam ayat ni sebut Ibrahim menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Orang lain ni panggil apa, idola ke apa, idola ke ikon ke, katalah apa. Yang pentingnya Quran sebut uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ibrahim ni menjadi contoh yang paling baik untuk dia. Kalau nak menjadi orang baik, nak menjadi orang yang aku sayang, jadi orang ahli syurga, mutu contoh Nabi Ibrahim. Di antara Nabi, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikut Nabi Muhammad. Kerana lepas Nabi Muhammad ni naik Allah kata ni musuh Nabi Ibrahim. Oh tu lah yang berlakunya. Nabi Ibrahim ni orang Iraq pada perang Amrakalan itu, apa nama ni, tempat jajah dia Babul. Kita mengaji sejarah dia, kita panggil tamadun Babylon. Babylon tu Babul ni lah. Tempat hanging garden, tempat apa orang panggil taman tergantung di atas dunia ni. Mengikut orang ahli kaji ni kata ada tujuh perkara benda pelik dalam muka dunia. Termasuklah apa ni taman tergantung di Babylon. Sekarang ni kabarnya sebab tidak diurus dengan baik, maka taman tergantung ni jadi tak begitu masyhur lah. Tapi yang pentingnya macam di Mesir dia panggil piramid itu apa ni, kubur, ataupun kita panggil apa jarak raja-raja Mesir zaman dulu 4,000-5,000 tahun hari tu, bila Raja Mesir Firaun kita panggil ni mati, ada tanah situlah jarak Firaun di Mesir, apa ni, Ahram di Mesir, Menara Condong di Itali, tak berapa lagi 7 perkara. Jadi Ibrahim ini lahir dia di Babul, Iraq. Dia dilantik menjadi Nabi, dilantik sendiri oleh Allah Ta'ala. Perangai dia, tikah laku dia, tutur kata dia, senyum simpul dia menjadi uswah, menjadi apa, contoh yang paling baik. Jadi kita nak tahu juga, kena belajar panjang lebar lah. Walau bagaimanapun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak belajar juga cerita Nabi Ibrahim, belajar juga cerita Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, itu kita punya pasal lah. Itu merupakan tambahan ilmu kita. Tapi hak tentunya lain pada Nabi Ibrahim ialah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana akhir zaman ni, pesapa kepikat manusia jadi akhir balik. Manusia seluruh dunia ni jadi akhir balik zaman Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, apa nama, satu daripada benda kita reti ayat ni hari ni, bahawa rupanya perjuangan Islam ni perjuangan Islam ni bukan benda baru.
ada orang dia duduk zaman berjamaah, ada grassroots dia, kata orang politik. Grassroots dia ialah Nabi Ibrahim. Atas pada Nabi Ibrahim itu ada lagi, tapi Tuhan ayatnya berhenti sekat Nabi Ibrahim supaya kita fikir bahawa bila sebut Islam bukan mari daripada Nabi Muhammad je. Dia kalau duduk mujolok tengok atas pada Nabi Muhammad ada nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa, apa ke Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni dalam Quran sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Taala lantik Nabi Ibrahim ni khalil. Khalil ni kawan rapat. Kita terjemah khalil ni kawan rapat. Kalau ada lagi bahasa Melayu lain yang lebih tepat pun tak ada apa. Khalil maknanya orang yang kawan rapat dengan kita hingga sampai tak ada ruang untuk kita ragu-ragu kesetiaan dia. Kalau kita jumpa orang baik, kalau orang kata dia ada dia ni Allah baik, kawan tak ragu kebaikan dia. Kawan menego dengan dia berapa puluh tahun dah, kawan kerja dengan dia sejabat berapa puluh tahun dah, kawan hidup sekapung dengan dia puluh tahun dah, kawan tengok dia ni Allah berjuru sungguh, tak ada orang kawan nak tuduh dia. Awal lagu tu kita boleh panggil khalil. Hadzal rajulu khalili, orang ni khalil saya. Orang macam ni Allah Taala letak pada Nabi Ibrahim. Orang yang sifat dia ni Nabi Ibrahim ni khalilak wattakhadallahu Ibrahim khalil. Allah Taala Tuhan kata aku buat lantik Ibrahim ni khalil. Setara mana orangnya tu kena mengaji panjang lebar lah. Ada sejarah ditulis oleh penulis-penulis kita mengenai dengan Qisasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi, termasuklah kisah Nabi Ibrahim. Walau bagaimanapun hak amat sebut semua Ibrahim ni kita sebut nama dia lah semaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ni selawat apa ni, tayak ni kita baca lah tayak ni keadaan kita duduk tipu adab pula dengan kain bersih dengan hati khusyuk tawaduk, kita minta Allah Taala beri rahmat pada dua orang nabi, nabi kita Muhammad dan tok bagi nabi kita Ibrahim alaihissalam. Apa situ dah jurunya. Jadi boleh demikian bila kita bergerak dengan nama Islam, kita berjuang Islam ke, pakoh undi Islam ke, jangan kita fikir pandai-pandai orang lah ni buat gerakan Islam. Akal dia grassroots dia begitu jauh sampai ke atas Nabi Muhammad lah, betul ke Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah Taala sebut sesungguhnya untukmu ada orangnya yang perlu kamu tunggu, iaitu Ibrahim walladzina ma'ahu, dan juga orang bersama Nabi Ibrahim. Orang bersama Nabi Ibrahim ni ibu bapa dia lawan, raja negeri dia lawan, ibu bapa dia larang anak halau anak dia daripada duduk di rumah, dan raja negeri dia pun lawan sampai ke pikat bakar. Dalam Quran disebut cerita ni bakar, dan Allah Taala perintah pada api supaya hei api mukna betul mata budak aku tu, Ibrahim tu budak aku, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nama Ibrahim tu rekod dalam Quran. Nama apa-apa kita ni tak ada. Baik, contoh lagu mana? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Ni sebagai ketegasan Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim kena halau di mokpok dia, tak boleh duduk di rumah, dia halau di raja, dia tak boleh duduk negeri, tapi berpunca daripada inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Ini ucapan Ibrahim yang hari itu dicolek oleh Allah Ta'ala, ambil jazat dalam Quran. Inna bura'a'u minkum, puak-puak kami ni kata Nabi Ibrahim, berlepas diri daripadamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga daripada apa saja benda yang kamu sembah lain pada Allah Ta'ala. Ni perjuangan Nabi jok bersama Nabi Nuh, pak Nabi Ibrahim, pak Nabi Muhammad adalah menentukan ketaatan kita manusia kepada siapa. Orang benar manusia sayang ni banyak. Harta, anak bini, pangkat, pengaruh, ni barang orang sayang belaka. Dan kadang-kadang orang rela mati ke harta, rela mati ke anak-anak, rela mati ke pangkat, rela mati ke, rela rasuah, rela bunuh, macam-macam benda. Kanu. Mari Nabi ajar pada kita jauh kanu pakai kerja. Itu kan Allah. Harta kan Allah tak apa. Anak bini kita sayang kan Allah tak apa. Tapi kalau harta kena nak dah poket ya halal haram tak kira, rasuah gapo tak kira, itu bukan caranya kita orang Islam. Itu boleh jadi orang menggalai.
Orang Melayu juga tapi orang Melayu tidak Islam. Orang Melayu bakal jebak hantu tak apa. Tapi kalau bakal Nabi Muhammad, bakal Nabi Ibrahim, tidak begitu. Itu benda yang menjadi masalah besar atas dunia ni. Untuk siapa kita akan gunakan kesetiaan kita, taat kita, kesayangan kita? Jawabnya hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kunci pintu gerbang bagi tiap-tiap manusia nak jadi muslim. La ilaha illallah. Tak boleh la ilallah, la ilaha illallah wal malu wal ahlu wal musyarif jangan. Biar tutup butir ya. Benda hak musayang iaitu Allah. Hak Tuhan kata halal, ya. Hak Tuhan kata haram, jangan. Allah mana gelitik gelinya nak pun bila Tuhan kata haram, jangan. Rasuah haram. Kata rasuah apa nama ni, apa saja pun itu benda ya. Jadi kalau law ni ada kain spanduk bila parti politik kita begini, atau kain spanduk bila orang menego nak jual apa, maka kita terasa bahawa kalau zaman hari itu ada kain spanduk juga, maka Nabi Ibrahim akan tulis la ilaha illallah. Itu kain spanduk Nabi-Nabi, baik Nabi kita Muhammad, baik Nabi Ibrahim sekalipun, itu dia kain spanduknya. Ada tak ada dalam hari itu kain spanduk, nak pakai kain tubuh pun tak ada dalam hari itu. Itu dia. Jadi satu daripada contoh yang kamu turut di Ibrahim ialah kerana dia tegas, inna bura'u minkum, kami puak-puak kami, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri daripada tuan-tuan semua, daripada anda semua, wa bimma ta'buduna min dunillah, daripada benda yang kamu puja lain pada Allah. Kafarna bikum, kami rela kupu dengan kamu semua, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelaslah permusuhan dan perbelahan atau kawan dengan demo abadan sampai bila pun, hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali beriman dengan Allah sah. Ini ketegasan yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim, dan ketegasan ini perlu kamu turut, perlu menjadi Ibrahim ni ikonmu ataupun uswatun hasanah bagi kamu. Kecuali kebetulan ayah dia ni tak turut dia. Ayah Nabi Ibrahim ni nama dia kata setengah nama Namrud, kata setengah macam tak apalah, nama tak ada masalah. Yang pentingnya demo dua beranak ni balah besar, anak halak lain, poknya halak lain, supaya juga Nabi Nuh halak lain, bini Nabi Nuh halak lain, supaya juga Fir'aun halak lain, bini Fir'aun halak lain. Jadi ini benda-benda beginilah yang perlu kita fikir bersama. Kita dengan sahaja, kita dengan bini, kita dengan tok lelaki, biar jadi sahala berlaku sama-sama Allah berlaku. Halal haram, sunat makruh, hak ibadat, hak ekonomi, hak budaya, semua sekali biar tentu hala tuju so, iaitu Allah. Itulah hala tuju yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ibrahim kata kawan bura'u minkum, berlepas diri dengan demo. Selagi demo tak beriman dengan Allah, maka selamat itulah kawan dengan demo kufur. Beriman, para semua saya selalu sebut beriman. Kita ada dua perkara, ada Islam, ada iman. Kedua-dua ni lain. Islam ni hak bahagian tubuh. Kalau kita duduk congok anggap pagi ni rela tinggal kerja, tinggal rumah, duduk congok anggap sini, tanda kita nak Islam. Tahu dah mari sini bukan nak bagi piti, tahu dah mari sini bukan nak bagi apa dak, hujan pula tu mari juga. Ni kerana kita nak Islam. Baki lagi pucuk mari ni kan apa? Kadang-kadang mari nak tengok kota baru ada aibah ke dak. Kadang-kadang orang ajak naik kereta kosong, kereta kosong, mari nak pergi ngaji naik. Kadang-kadang kita mari ni kerana cari peluang nego. Nampak ada kosong, ada barang berapa yang kalau aku minggu depan mari. Ada kerana ni orang tak tahu lain daripada kita seorang. Hak dalam perut kita tu orang panggil iman. Kepercayaan kita bahawa Allah yang menjadi segala-gala. Pakai aku pun Allah buat, bukan mak pun aku buat. Pakai aku, pakai makanan, air aku minum tadi pun secawan pun hak Allah Ta'ala buat, bukan ahli sains buat. Pakai hak kita telan anak bini pagi tadi kau makan nasi belau, Allah yang buat, bukan manusia buat. Bila kita yakin begitu, yakinlah bahawa Allah yang kuasa segala-gala, maka padahlah kalau aku nak patuh pada dia pun halal haram patut berlaku, hak lagu tu kita panggil iman. Jadi iman ni hak pakai kerja akhirat kelak. Islam hak zahir tak jadi. Kalau kita buat sekarang tak sempurna dalam, orang panggil munafik. Melayu munafik, Arab munafik, Cina munafik, Amerika munafik. Dia jadi selaras di antara
zahir dengan batin, dari atau jisim dengan roh. Kita ni ada tubuh dan kita ada roh. Hak kita buat luar ni kita panggil orang Muslim. Orang tu Islam kalau kawan tengok dia mayat tadi. Orang tu kata mayat dah pergi masjid ke nak curi kasut. Tu kita kata tu hati perut dia. Kalau dia pergi masjid nak curi kasut itu masalah hati dia, kawan tak boleh tahu. Tapi hak tentunya dia mayat. Bila dia mayat maka dia panggil Muslim. Baki lagi kalau dia pergi tu bukan apa-apa kerana Allah, bukan kerana Allah Ta'ala jah, maka dia ni Muslim dan mukmin. Hak mukmin ni pakai kerja semaya ko liko pungut sapuh tengah jalan ko apa saja buat kerana Allah Ta'ala pucuk mai daripada hati kita, maka semua boleh pahala belakang akhirat. Hak ni hak Nabi Ibrahim pesan belum pada Nabi Muhammad lahir. Nabi Ibrahim pesan dah 1000 tahun dulu lagi bahawa mu kawan dengan demo putus hubungan kecuali demo beriman dengan Allah wahdahu, tidak itu tidak ini. Kalau kita panggil syirik sebagainya. Jadi kita baca ayat ni, kita renung ni satu daripada suruh agama, bukan melengung. Renung ni melengung tu jenera tak ada. Renung aku ni sorotnya belah mana, semayang baik, berkahwin baik, nego baik, makoh politik baik, gapo dia benda aku buat ni agaknya pakai hijau ke tidak akhirat ni. Kalau aku buat dengan turut-turut tu tak jadi apa, kena betul lah dulu. Kalau buat tu dengan iman billah, alhamdulillah, kita berdoa lah kepada Allah, kita syukurlah kepada Allah kerana aku ni Allah Ta'ala beri iman, dan aku mesti jaga iman ni jangan diganggu gogak oleh syaitan. Kerana iman ibarat harta lah. Bagaimana kita cari harta, kita bawa poket, kita zip poket kita, kita kunci kereta kita, bimbang tak harta kita nak curi. Iman juga dicuri oleh iblis, dicuri oleh syaitan, dicuri oleh nafsu. Sebab tu bila kita ni mukmin, panah-panah kita jaga molek. Sebab tu Nabi kata pagi-pagi orang jadi mukmin, petang-petang kafir. Dia petang-petang pagi-pagi orang kadang-kadang kafir, pagi petang-petang jadi mukmin. Jadi benda ni lah hak yang perlu dijaga. Hak ni lah balah kita lah ni. Setengah tu nak jaga Melayu, setengah nak jaga Islam. Melayu tak payah jaga. Ku kekek pun Melayu, tak makan 2 hari pun Melayu. Gemuk metong pun Melayu. Tapi Islam dengan iman ni tak gitu. Kadang-kadang Arab ada Mekah kafir belana. Bukan memang contoh dia ada dah. Abu Lahab lah Quran tu nama dia sebutlah Quran kafir pada dia Mekah. Pak darah Nabi bakotok Sahid tu Abu Lahab tu kafir oleh Allah. Ni benda-benda begini perlu kita jaga. Itu Islam perlu jaga. Islam luar, iman dalam. Lepas tu jangan kata illa qala Ibrahim li abi. Dalam manusia ni kita lah tolong Nabi Ibrahim ambil kita dulu. Dalam tubuh kita ni ada kita panggil simpati. Jauh daripada kecil sampai tua, dalam tubuh kita naluri kita ni ada simpati. Ibrahim Nabi, ayah dia lawan, tapi simpati anak pada keluarga ni tetap ada. Ketika tu Nabi Ibrahim walaupun dia tahu ayah dia ni bukan sekat kafir melawan dia berdoa. Boleh kalau tidak kita doa kepada orang kafir, termasuklah ayah kita sendiri. Nabi Ibrahim berdoa pada ayah dia, maka dia ditegur oleh Allah Ta'ala. Illa qawla Ibrahim li abi, kacawalihi Muhammad royak kan Nabi Ibrahim walaupun dia berdoa pada ayah dia, doa lagu mana? La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ayah nak bawa kamu barulah. Ayah nak amba tak boleh duduk atas rumah pun hamba lah. Tapi amba sebagai seorang anak, amba berjanji nak doa pada Allah, minta tak ampun dosa ayah. La astaghfiranna. Orang mengaji bahasa Arab, pertama nun taukid, nun sedih ujung tu memberi makna sungguh. Sesungguhnya apa nama ni, nun taukid tambah lagi la, pada tu ada la. Katanya boleh kita kata astaghfiru, tapi dalam ayat ni dibubul la seperti lagi la astaghfiruna. Capula dengan nun ni memberi makna kesungguhan Ibrahim, ikhlas dia sebagai seorang anak nak doa pada Allah Ta'ala, minta Tuhan ampun ayah dia, dosa ayah dia. Bila begitu dia kata ma abduka laka minallahi min syai'. Amba ni ayah janji nak minta ampun dosa ayah, tapi amba tak boleh berjaminan walaupun amba Nabi, dia tak ada kuasa lebih, tak
tak ada permit khusus, prioriti tak ada. Saya tidak dapat kuasa, saya tidak mempunyai kuasa apa dengan Tuhan. Doanya Rabbana alaika tawakkalna, apa nama ni, walau bagaimanapun pada ayat lain tu, pada ayat lain Tuhan tegur Nabi Ibrahim istighfar kerana Nabi Ibrahim apa nama yang panggil agak-agaknya apa nama ni, Tuhan pun dosa. Tapi kita nak doa kat orang ni, kita ni doa kat orang ni sebagai tambahan je. Orang panggil tukar serandai. Umum kita ni pohon kayu kau. Pohon kayu dia boleh diri tegak tu dengan umbi dia, dengan tunggu dia, dengan apa dia akar dia. Bukannya kerana kita tukar. Tukar ni sebagai tambahan di atas tunggu yang tak berapa gagah. Begitu juga istighfar. Kita boleh istighfar kat orang, tapi melak orang tu kafir nak istighfar ke mana? Orang mari minta kita mai ajak. Kalau orang tu orang Islam, boleh lah. Tapi orang tidak Islam ni kata guru mai ajak. Allah, mai ajak ke mana? Nak minta atas tunggu ke apa tu? Doa kita pada A ni tidak Islam. Dia minta pada kita, minta doa supaya dia ni itu ini. Nak doa lagu mana ke demo, tak ada bakat. Ambo aja cerita zaman Datuk Asri hari tu. Tak ada kau kerja Datuk. Jadi wakil rakyat tak apalah, kata ada kerja lain jadi wakil rakyat. Allah. Tapi orang kampung dia kecil lagu tu. Padan dengan otak dia. Anak kamu tak ada kerja Datuk. Kalau jadi wakil rakyat tak apalah katanya. Sebenarnya. Fikir dia lagu setara tu. Begitu kita tak biasa dengan benda lagu ni, kita boleh kita berdoa. Kita berdoa minta Tuhan ampun dosa. Dosa ni bukan boleh dibuang begitu dengan tak ada sebarang kaedah, tak ada sebarang disiplin. Dosa boleh dibuang kalau sekiranya kita ni orang Islam, sanggup mengucap asyhadu an la ilaha illallah sebagainya. Sama ada kita ni Melayu ke Cina ke. Tapi kemahuan manusia nak bersih pada dosa memang fitrah manusia, naluri semua orang nak berlaku bersih daripada dosa. Tapi syarat bersihnya ialah Islam, kemudian iman. Ketika itulah kalau kita berdoa, maka arti kita beri nilai tambahan di atas doa dia sedia ada. Sebab itulah kadang-kadang bila ni orang mati, ajak orang semayang, tuan rumah tak semayang, ialah untuk guru semayang, tolong semayang. Dia tak tahu main ruang pucuk kita. Siapa tanya semayang, dia kata mami tak tahu guru semayang. Ya dia seri-seri tu duduk bawah isap okok keluar. Dalam lagu ni benda yang perlu kita beki. Orang yang paling mustahak semayang banyak ialah waris dia. Supaya juga yang paling mustahak akad nikah ialah mak pak dia, wali dia. Hak serah pada tok gapo, tok imam, tok gapo ni kahwin yang kedua. Sepatutnya bila anak kita betul benar, kita yang akad nikah. Pada kita ni pak dia, wali dia, tok imam ni pegawai kerajaan ya. Tapi kita sikit-sikit suruh tok imam lah. Ya kita boleh kata dapat aku kahwin dalam tim anak aku kahwin dalam tim anak amu dengan mamat makan. Jadilah nikah. Okey payah sangat. Ni ketanggakan kata apa nanti. Jadi kita dengan Tuhan kita juga. Ya Allah itu aku tolong ampun dosa aku. Kau ngaku aku ni hamba. Membuat aku, memperak aku, memberi nyawa pada aku, memberi lebih lekung pada aku, memberi pak tipu aku, membelakang. Aku mengakulah Tuhan aku dan aku ni berdosa bukan ni tolong ampun dosa. Biar kita dulu doa pada Allah Ta'ala, lepas tu nak minta tolong orang, boleh tak boleh? Nak kena suruh orang tolong, belakang kita duduk saja. Itu tak kena cara. Jadi kalau lepas dah lah, akan datang ni bebol lah. Apa yang lagu tu? Kita gitu juga, kita pokok-pokok tu lebat. Kalau rajuk mai ajak, boleh lah. Tapi, bila pergi ke rumah dia kan, marilah. Mak, Maya kata, aku turut punggung, tak apa. Biar ada dakwah daripada kita membuka minda orang dipanggil. Kita kena buka minda orang kampung tu supaya dia sendiri tanggungjawab rapat dengan Tuhan. Jangan duduk orang kampung ni duk rasa dia ni ambo tak pandai, ambo tak kena pada duduk tak pandai pas mati. Mana boleh? Tak. Jadi kita tidak tok guru ni jenis orang yang buka minda orang. Dan mu tak pandai mai tu akulah lah ni esok-esok mu buat pula. Maka koyak begitu. Barulah orang itu terbuka minda dan dia berasa dia bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Tok guru, tok berapa ni jual ajar je. Akhirat kalau nak bergantung tok guru, mana boleh. Tok guru sendiri berkecalanan akhirat. Tak kira kita sapu sekali pun.
Diskat dulu para hadirin semua. Para hadirin semua ada apa namanya? Kita semua tahu bacalah sahabat bahawa mengikut kaji cuaca bahawa kita di Kelantan ni telah apa ni, sepatutnya berlaku banjir besar. Dia kaji cuaca dalam 2 minggu lepas sebut bahawa angin mari pada benua Cina tu bolak alah Kelantan. Tapi siapa tahu dia mesti alah lain. Dia mesti alah lain. Ini cerita orang yang berkenaan benar kemarin pergi pejabat. Dia kata musim orang sini ambil gambar internet tu, gambar angin musim dalam kita bagi tengok dalam TV tu. Kirim ke Amerika supaya Amerika buat kajian apa cerita mesti alah lain. Dia jatuh di Johor apa tak main kan. Ngikut dia kemarin sampai hari ni buat Amerika tak jawab lagi. Tak boleh jawab kerana angin dia berlaku apa ni derah 100 dia kuat 100 km 120 km sepatut mari ke Kelantan ni gila lain tak tahu sebab apa. Jadi para hadirin semua, Nabi kita Muhammad SAW sebagai dia jadi tuk guru sembahyang kita, dia juga tuk guru kita ambak apa kita panggil ambak angin, ambak ribut. Dalam hadis sebut dia Nabi kita Muhammad tengok pokok awan di langit, air muka Nabi redu bimbang, maka Nabi baca Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala dhirabi wal akam wa man bitashajar Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma uslaiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma uslaiha. Ni doa-doa Nabi yang patutnya menteri-menteri kita kena reti bukan ni. Menteri sama ada menteri negara, sama ada menteri negeri kita panggil menteri besar, sama ada menteri rumah yang kita panggil mokpok. Mokpok ni, you bapak ni menteri jaga rumah tangga, menteri besar jaga negeri, apa ni menteri pusat juga panggil menteri juga jaga negara. Jadi kita sebagai kita orang Islam kena reti benda-benda begini. Bukan kita sembahyang band dah, ni sembahyang band pun tak reti, doa kau tak reti, jadi nak jadi menteri lagu mana ini pun berjalan habis. Jadi hari ni para hadirin semua kita baca beramai-ramai, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita Kelantan sebagaimana pada lebih kurang 15 tahun dah tak ada banjir ni. Tahun ni pun betul benar hak bagi Kelantan pun tak jadi mari. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca beramai-ramai. Allahumma inna na'udzu Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursila ilaiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursila ilaiha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa sallallahu ala Muhammad. Sepatutnya mau terjemah dulu baru doa. Mana dia gini? Allahumma inna nas'aluka min khairiha. Nabi kita Muhammad SAW bila tengok ribut, dia tengok pokok ribut, dia kata Allahumma inna nas'aluka min khairiha. Tuhan kami minta-Mu kebaikan angin wa khairi ma fiha, dan nak minta juga kebaikan benda dalam angin, wa khairi ma ursilaiha, dan kebaikan mesej yang kamu perintah angin itu mari, wa na'udzubika min syarriha. Tuhan aku nak minta-Mu pelindung kami daripada kejahatan angin, kemudaratan angin, wa khairi ma fiha wa syarri ma fiha, dan kejahatan benda dalam angin, wa syarri ma ursilaiha, dan kejahatan mesej yang kamu perintah angin ini mari. Ini kita berdoa dengan penuh tawakul, dengan penuh rasa hina diri pada Allah Taala. Coba sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursila ilaiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha
wa syarri ma ursila ilaiha. Tambah lagi, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabiti syajar. Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabiti syajar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kesimpulannya kita minta Allah Taala supaya Allah Taala bila dia mari angin kemari hujan ke, biar itu angin itu manfaat pada kita, tidak angin berdarat pada kita. Kerana angin baik, orang baik bila bergerak kuasa Allah Taala. Allah Taala kira apa angin mari ke Kelantan ni, biar tentu pok kebaikan angin dan kebaikan kandungan angin. Dalam angin itu ada halita, ada panggil hujan batu, ada berapa tu kita minta Allah tolong. InsyaAllah kalau selagi kita rakyat Kelantan, rakyat Malaysia sedar dalam lagu itu, insyaAllah segala hujan yang mari itu hujan bawa manfaat, tidak ada membarat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.